Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy selalu. Don't be sad, don't stress. It's not good for your health. Trust me, true story. So guys, setiap manusia yang ada dekat dunia ni mempunyai pemikiran yang berlainan. Orang dewasa dia punya pemikiran lain, kanak-kanak lain, orang yang waras dia punya pemikiran lain, begitu juga sebaliknya. And today's video hari ni guys, yang aku nak ceritakan dekat korang ada kaitan dengan pemikiran manusia. My name is Gizri. This is the story. Korang mesti kenal dengan Superman, Spiderman, Batman, Wolverine. We all know that they are all fictional character. Diorang ni adalah watak-watak science fiction yang telah dicipta oleh manusia untuk kita tonton. Sometimes manusia kat dunia ni, kita ni sebenarnya nak lari sekejap dari kehidupan sebenar kita, dari kehidupan reality kita by watching this type of movies. Am I right? Kita tahu yang watak-watak ni tak betul, tak real. They are not real. Diorang tak wujud guys. So, have you guys heard about the Slender Man? The Slender Man ni pun macam karakter yang aku sebutkan tadi tu. Dia tak wujud guys. But the difference is, The Slender Man is a fictional supernatural character. Beza watak The Slender Man dengan watak yang aku sebutkan tadi ni, watak The Slender Man ni dia lebih kepada horror, berbentuk horror, seram. Dan sebenarnya watak The Slender Man ni dicipta oleh seorang lelaki yang bernama Eric Knudsen pada tahun 2009 yang telah mendapat liputan meluas dekat luar negara. Even dekat Malaysia sekarang ni pun aku rasa The Slender Man ni boleh dikatakan agak famous. Kita tahu siapa itu The Slender Man. The Slender Man ni dia punya watak ni guys, dia akan cari mangsa dia. Dia akan cari mangsa-mangsa dia, lepas tu dia akan cederakan mangsa-mangsa dia, and even worse, dia akan membunuh mangsa-mangsa dia guys. And again, do you guys believe that the Slender Man ni betul-betul wujud or just a fictional character? Of course, kita percaya yang watak ni tak wujud guys. Semua watak ni adalah watak ciptaan manusia untuk kita tonton. Sometimes untuk kita main game. Diorang ni ada dalam game, but they are all not exist. Diorang tak wujud guys. But once again, adakah pemikiran manusia itu sama? Of course, kita tak sama guys. Pemikiran kita lain-lain. So, here we go. Ada seorang perempuan ni guys, nama dia Peyton Leuthner. Dia ni berusia lebih kurang dalam 10 tahun. Pada waktu tu dia darjah 4 guys. Dan dia ni digambarkan seorang yang sangat-sangat happy, seorang yang sangat-sangat peramah, banyak kawan. Dia banyak kawan dekat sekolah tu. But pada suatu hari tu guys, dia pergi dekat sebuah cafeteria yang ada dekat sekolah dia. And waktu tu dia terjumpa ataupun terpandang seorang budak perempuan yang sama umur dengannya. Dia tengok budak ni menyendiri, tak ada orang yang nak kawan dengan budak ni. So Peyton Leuthner, dia ni seorang yang peramah tau. Dia pergi approach that little girl, asking her some questions. And suddenly budak tu introduce dia punya nama dekat Peyton, and her name is Morgan Gizer. So start pada hari tu guys, kedua-dua orang ni, Peyton dan juga Morgan ni, dia orang kenal, and then dia orang mula rapat. Semakin hari semakin rapat guys. Dia orang buat everything together. Dia orang pergi makan sama, dia orang pergi main sama-sama, belajar sama-sama, and since that dia orang ni memang dah jadi kawan baik guys, best friend, BFF. And pada waktu tu juga Morgan ni dah bagi macam satu nama panggilan untuk si Peyton ni. Dia panggil Peyton ni Bella. Aku tak tahu kenapa dia panggil Bella. I don't know about
their friendship. Tetapi yang aku pasti, kedua-dua orang budak ni memang sangat-sangat rapat pada waktu tu. Sehinggalah pada suatu hari tu guys, 2 tahun diorang ni berkawan, ada seorang budak perempuan yang bernama Anissa Wire. Dia ni pun start berkawan dengan kedua-dua orang ni. And then ketiga-tiga budak ni guys, diorang dah mula rapat and then jadi best friend. Pada waktu tu umur diorang dalam darjah 6, 12 tahun. Dan selepas tu guys, pada suatu hari tu, Morgan dan juga Anissa ni diorang bermain game The Slender Man. Diorang dapat rasakan di antara mereka berdua ni, diorang berkongsi minat yang sama, benda yang sama berbanding dengan pattern. So, pada waktu tu, pattern ni macam diketepikan, dipinggirkan untuk sementara. But pattern teruskan juga untuk berkawan dengan dua orang budak ni. Dia macam tak kisah sangat. As long as dia masih lagi menjadi kawan diorang, it's okay untuk pattern. Kebetulan pada waktu tu, Anissa ni dia tinggal dekat apartment yang tak jauh dari rumah Morgan, and every time diorang akan bermain bersama, compare dengan pattern. Sebab pattern ni dia tinggal jauh sikit daripada dua orang budak perempuan ni guys. Anissa dan juga Morgan ni percaya yang The Slender Man betul-betul wujud. Diorang percaya yang watak The Slender Man tu guys memang betul-betul wujud dekat dunia reality, dekat dunia nyata kita ni. But Peyton, dia lain sikit. Dia memang tak percaya yang The Slender Man tu wujud. What is wrong with you guys? Dia tanya dengan kedua-dua kawan dia ni. But dua orang kawan dia ni, Morgan dan juga Anissa ni, tetap percaya. And every day guys, as time goes by, setiap hari diorang ni menjadi semakin obses dengan The Slender Man, semakin paranoid yang mengatakan The Slender Man ni memang betul-betul wujud. And sampai at a certain point, si Peyton ni dia balik rumah, tanya dekat parents dia, tanya dekat mak dia, betul ke tak yang The Slender Man ni wujud? And mak dia bagi tahu dekat Peyton, no, The Slender Man is not real. Slender Man tak wujud. And dia pun lega lah sebab benda tu agak menakutkan kalau dia betul-betul wujud. But these two girls, Anissa and Morgan, diorang keep on percaya yang benda tu betul-betul wujud. Sehinggalah kedua-dua orang budak ni guys sangat-sangat takut dengan The Slender Man. Dia tak nak dihantui ataupun diburu oleh The Slender Man. Dan sehinggalah pada Mei 2014, pada hari itu adalah majlis hari jadi Morgan. Dan macam biasa, Morgan ni dia akan jemput kawan-kawan dia termasuk Peyton dan juga Anissa ni untuk celebrate birthday dia dekat rumah. Dia akan jemput kawan-kawan dia ni untuk celebrate bersama-sama. Diorang pada hari tu bermain ice skating, diorang makan pizza, diorang having fun together. Diorang buat benda yang best pada waktu hari jadi Morgan. And kedua-dua orang kawan Morgan ni, Peyton dan juga Anissa ni, pada malam tu diorang tidur dekat rumah Morgan. And pada keesokan harinya, diorang ni bangun awal, tahu tak? Anissa, Morgan dan juga Peyton. Dan pada waktu tu, Morgan dan Anissa ni dia ajak Peyton untuk keluar bermain pada waktu pagi. And diorang pun pergi bermain dekat sebuah taman. But suddenly, pada waktu tu, Anissa dan juga Morgan ni dia ajak Peyton pergi masuk dekat sebuah hutan yang tak jauh dari taman tu guys. Dia nak ajak main hide and seek, kira macam tu lah dalam hutan tu. So Peyton ni pun ikut lah sebab diorang ni memang dah best friend dari darjah 4. So pada waktu tu dia pun ikut Morgan dan juga Anissa ni pergi ke dalam hutan untuk bermain hide and seek. Dan sampai saja diorang ni dekat dalam hutan tu, Anissa bagi tahu dekat Peyton suruh dia baring dekat tanah dekat hutan tu. And then Peyton pada waktu tu tak tahu kenapa Anissa suruh dia baring dekat tanah, but dia tak fikir apa-apa pun pada waktu tu guys. So dia pun baring dekat tanah, just tak tahu nak buat apa, just baring saja. And suddenly Morgan, her best friend since the 4th grade, daripada darjah 4 guys, Morgan Geezer terus menerkam ke arah Peyton yang baring di atas tanah tu. Dia terkam ke arah Peyton. Then dia keluarkan pisau guys. Yes, dia keluarkan pisau, then terus dia menikam Peyton. Dia tikam Peyton
berkali-kali. And pada waktu tu Peyton dalam keadaan sangat-sangat terkejut guys. Dia tak terfikirkan benda tu berlaku terhadap dirinya sebab dua orang budak ni merupakan kawan best friend dia, and dia confused but at the same time dia sangat-sangat takut. Why? Kenapa dia orang buat benda ni dekat aku? Peyton masih lagi confused, dan pada waktu tu Morgan terus menikam Peyton. But Peyton ni dia sempat untuk angkat, and then dia tolak Morgan guys. Dan sebaik saja dia berdiri, Anissa ni tolak semula Peyton dan dia terjatuh dekat situ guys. Dia terbaring semula, and then Anissa bagi tahu dekat Peyton, stay down, just stay. Dia cakap dekat Anissa, darah tu akan keluar slowly. Can you guys imagine apa yang Anissa bagi tahu dekat Peyton? Suruh dia stay dekat situ supaya darah tu akan keluar slowly, perlahan-lahan. Then guys, kedua-dua orang budak ni, Morgan dan juga Anissa, diorang stop and diorang cakap dekat Peyton yang diorang akan dapatkan bantuan. Diorang pergi dari situ, diorang belah, but diorang tak datang balik guys. Diorang belah macam tu je, and berbekalkan semangat yang kuat, Peyton ni dia cuba angkat. Okay, dia cuba angkat, and then dia pergi dekat kawasan yang mungkin ada orang. Dia minta pertolongan guys. Dalam keadaan yang berdarah-darah guys, dia pergi minta bantuan. Dia cari orang dekat kawasan tu, if ada orang yang lalu dekat situ. And fortunately, okay, kebetulan dia bernasib baik. Pada hari tu ada seorang lelaki yang sedang menunggang basikal dekat area tu. So dia ternampak Peyton ni dalam keadaan yang berdarah. So lelaki tu terkejut, and then dia pergi approach Peyton. Why? Apa yang dah terjadi? And then Peyton ceritakan segala-galanya, dan pada waktu tu dia orang call 911. She's awake. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. You're gonna be okay. It's gonna be fine. But I could see that she was covered. Her arms and her legs and her abdomen, they were covered in stab wounds. Dan sebaik saja polis, ambulans sampai dekat tempat kejadian, Peyton ni terus dibawa ke hospital yang berdekatan untuk dirawat. And nasib baik Peyton yang telah dibawa dekat hospital, keadaannya telah dirawat. Kecederaannya boleh dikatakan agak teruk guys. Dia telah ditikam banyak kali, berbelas kali oleh Morgan. But fortunately, setiap tikaman oleh Morgan tu tak mengenai organ-organ yang penting dalam badan Peyton. Maksudnya, dia sangat-sangat bernasib baik pada hari itu guys. So, dia selamat. Dan sementara tu guys, sementara Peyton masih lagi berada dekat hospital fighting for her life, pada waktu tu dia sedang dirawat, pihak polis pergi cari dua orang kawan dia ni, Morgan dan juga Anissa. Dan pada waktu tu diorang jumpa Morgan dan Anissa ni telah berjalan lebih kurang dalam 5 jam guys, dan hampir keluar bandar. Diorang ni meneruskan mission yang tak masuk akal. Maksudnya diorang ni meneruskan mission untuk mencari The Slender Man. Dan sewaktu diorang dijumpai oleh pihak polis, pada waktu tu baju diorang masih lagi ada kesan darah Peyton guys. Dan pihak polis telah jumpa pisau yang digunakan untuk menikam Peyton dekat dalam beg diorang. And sewaktu ditangkap, pihak polis ni telah menyoal siasat kedua-dua orang budak ni guys, yang berusia 12 tahun, darjah 6 guys. And pada waktu tu diorang ni mengaku yang diorang buat semua benda tu hanya disebabkan untuk The Slender Man. Maksudnya diorang nak bunuh Peyton sebab diorang fikir kalau diorang korbankan Peyton, The Slender Man akan tak ganggu diorang, akan spare their life. That is why kenapa diorang sanggup untuk bunuh Peyton. Dan sewaktu disoal siasat oleh pihak polis pada waktu tu guys, kedua-dua orang budak ni memang tak rasa bersalah guys. Morgan pada waktu tu dalam bilik siasatan ataupun dalam bilik soal siasat tu, dia menari-nari guys, as if benda tu was nothing, tak ada apa-apa untuk dia. And you know what, diorang plan buat benda ni dah berbulan guys, dan ini merupakan percubaan yang ketiga. Maksudnya diorang dah plan awal-awal untuk korbankan Peyton untuk The Slender Man. First cubaan tu adalah pada hari jadi, sewaktu tu time
pattern tidur tapi diorang tak buat, and then second percubaan tu diorang nak cuba buat dekat taman but tak jadi juga, and finally diorang buat juga benda tu dekat kawasan hutan supaya darah tu boleh mengalir pergi ke arah The Slender Man. Dan sewaktu Morgan disoal siasat, dia sempat lagi bertanya macam mana keadaan Peyton pada waktu tu. Dia tanya dekat pihak polis. Guys, is she dead? Dia tanya Peyton dah mati ke belum? She dead? I don't know. She wants to take her to the hospital. What? I was just wondering. Dia seolah-olah fikir benda tu tak ada apa-apa guys. Membunuh tu was nothing to her. Dan pada waktu tu Anissa disoal dalam bilik yang lain dan dia cakap dia rasa bersalah tetapi dia buat benda tu, dua orang ni buat benda tu disebabkan diorang nak jadi hamba The Slender Man. Dia nak The Slender Man ni jadi tuan dia. So The Slender Man tak akan pergi bunuh keluarga dia, and that was the reason why diorang buat semua benda tu guys. Kedua-dua budak perempuan ni telah dihadapkan ke mahkamah orang dewasa dan pada waktu tu diorang telah dituduh di atas tuduhan cubaan untuk membunuh. But you know what? Kedua-dua orang budak ni sebenarnya mengalami masalah mental. Yes, diorang ada penyakit mental guys. Morgan dia ada penyakit skizofrenia, di mana kita tahu penyakit skizofrenia ni dia tak dapat bezakan yang mana reality dan yang mana ilusi. Dia tak dapat bezakan kedua-dua benda tu guys. Dan sementara tu guys, Anissa ni dia mempunyai penyakit post-traumatic disorder. Maksudnya dia ni juga merupakan seorang penyakit mental guys. So kedua-dua orang budak ni, Morgan Geezer dan juga Anissa Wire ni memang disahkan, didiagnose mempunyai penyakit mental guys. And that is why kenapa dia orang buat benda tu dekat Peyton Leutner. Dan selepas kejadian hari tu guys, mahkamah telah putuskan pada hari tu yang Anissa ni akan dihantar ke sebuah institusi mental di mana dia akan dihantar dekat situ and then dirawat dekat situ selama 25 tahun guys. Manakala untuk Morgan Geezer, dia pun dihantar ke institusi mental selama 40 tahun mengikut condition dia, whether dia semakin bagus ataupun semakin teruk. So dia telah diletakkan dalam institusi mental selama 40 tahun guys. Sementara tu guys, Peyton Leutner ni selepas dia discharge dari hospital, dia masih lagi trauma, and at a certain time, pada waktu tu dia tidur dengan parents dia. Dia takut untuk tidur seorang diri guys, and at a certain point dia juga mengalami satu trust issue. Kata orang, dia tak mudah untuk percaya siapa-siapa selepas kejadian yang telah menimpa dirinya pada hari itu. Selepas tu dia move on juga. Akhirnya dia cuba lupakan kejadian pada hari itu, dan sekarang ni dia masih lagi berada dekat universiti, sambung belajar dalam bidang perubatan. Selepas tu guys, kedua-dua orang kawan dia ni, Morgan dan juga Anissa, sebenarnya masih lagi berada dalam institusi mental. But Anissa telah dibebaskan pada Julai 2021, which is pada tahun ni. Walaupun dia dibebaskan tetapi dia masih lagi berada dalam supervision. Dia masih lagi berada dalam pemerhatian pihak institusi mental dan juga pihak polis sehinggalah dia berusia 37 tahun. Okay guys, aku rasa kes ni agak mengerikan juga, and then sebenarnya aku kesian juga dengan kedua-dua orang ni disebabkan terlalu obses dengan watak The Slender Man. And bila aku fikir balik, if kita ada anak buah ataupun kalau kita ada anak, we have to pantau apa yang diorang buat. Kita tak nak benda macam ni guys. Kita tak tahu pemikiran kanak-kanak tu lain, and that is why communication is very important. Kita mesti selalu tanya dekat anak-anak kita or anak-anak buah kita apa yang diorang buat. Kita kena selalu pantau sebab benda ni, kes yang aku ceritakan dekat korang untuk video kali ni is real. And kalau boleh, kita tak nak benda-benda macam ni akan berlaku lagi pada masa yang akan datang. So guys,
Aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang masih lagi menonton video aku. Terima kasih banyak-banyak. Aku sangat-sangat menghargai effort korang untuk luangkan masa untuk tengok video aku. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.